Assalamualaikum, saya Nur Atika Syuhada binti Mak Fadil, nombor matrik C23A0997. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan proses dokumentasi artifak, pengalaman, cabaran dan juga cadangan penambahbaikan semasa menjalankan tugasan ini. Batik adalah salah satu warisan budaya Malaysia yang sangat kaya dengan nilai seni dan estetika. Setiap motif batik bukan sekadar hiasan tetapi mempunyai makna simbolik tersendiri yang mencerminkan identiti dan tradisi masyarakat setempat. Oleh itu, pemeliharaan batik adalah penting bagi mengekalkan warisan budaya ini dan memastikan ia dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Setelah pengenalan mengenai batik, saya ingin menerangkan tentang proses dokumentasi artifak melalui pelbagai borang. Proses ini penting untuk memastikan setiap artifak direkod dengan sistematik dan beretika. Yang pertama adalah borang Acquisition Proposal. Acquisition Proposal adalah borang cadangan perolehan. Ia merekodkan maklumat asas artifak termasuk tajuk, latar belakang, justifikasi, pemilihan batik, huraian objek dan juga asal-usul artifak. Borang ini membantu memastikan artifak mempunyai nilai seni, budaya dan warisan yang selari dengan dasar galeri. Borang ini juga mencatat kaedah perolehan. Contohnya, artifak diperoleh melalui sumbangan tanpa kos pembelian. Langkah ini memastikan perolehan dilakukan secara telus dan beretika. Seterusnya, borang seperti donor questionnaire dan date of gift digunakan untuk merekod persetujuan penderma serta maklumat pemilikan artifak. Ini penting supaya hak pemilik dipindahkan secara rasmi kepada galeri. Selepas perolehan, artifak direkod dalam borang accession sebagai sebahagian daripada koleksi rasmi galeri. Perkara ini bagi memastikan artifak mempunyai rekod pengenalan yang jelas dalam sistem repository. Akhir sekali adalah borang cataloging worksheet yang digunakan untuk merekod maklumat deskriptif artifak termasuklah bahan, teknik, motif, dimensi dan keadaan fizikal. Maklumat ini penting untuk rujukan, penyelidikan dan pengurusan koleksi jangka panjang. Sepanjang aktiviti turun lapangan untuk mendapatkan koleksi batik tradisional Kelantan, saya dan rakan sekumpulan berpeluang bertemu dan bekerjasama dengan pengerusi Koperasi Butik Batik asli iaitu Encik Kamaruzaman bin Muhammad Saleh dan juga Encik Ibrahim Daraman dari Ayu Fashion Tumpat. Pertemuan ini memberi saya pendedahan langsung tentang proses pembuatan, pemilihan dan pengurusan batik serta pengalaman berharga mendengar penjelasan mereka tentang teknik tradisional, motif dan simbolik corak batik. Seterusnya, sepanjang menjalankan tugasan ini, dokumentasi koleksi batik tradisional Kelantan, saya memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang maksud sebenar batik sebagai warisan budaya. Saya bukan sahaja memahami bahawa batik adalah kain bercorak tetapi turut mempelajari fungsi batik dalam kehidupan masyarakat Melayu. Jenis motif, simbolik corak serta proses penghasilannya yang memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Saya juga dapat melihat sendiri penggunaan lilin, panas, blok batik lama dan juga proses pewarnaan kain yang dilakukan secara tradisional. Pengalaman turun lapangan ini juga memberi pendedahan sebenar tentang situasi kerja pengusaha batik termasuk kekangan masa, cuaca dan persekitaran. Seterusnya, bagi cabaran yang dilalui oleh saya adalah antara cabaran utama yang dihadapi ialah cuaca yang tidak menentu terutamanya pada musim tengkujuh yang menjejaskan proses pewarnaan dan pengeringan kain. Selain itu, lokasi koleksi yang agak jauh, contohnya dari Kota Baru ke Tumpat yang memerlukan perjalanan tambahan dan pengurusan masa yang lebih teliti. Tambahan pula kekurangan pemahaman awal tentang batik ni terutamanya dari segi jenis, teknik pembuatan dan istilah yang digunakan menjadi cabaran semasa pemerhatian dan dokumentasi. Keadaan ini telah menyebabkan maklumat perlu diperoleh secara berperingkat melalui penerangan pengusaha dan rujukan tambahan bagi memastikan kefahaman yang lebih jelas dan juga tepat. Seterusnya kita masuk kepada bahagian cadangan. Sebagai cadangan penambahbaikan, aktiviti lapangan ni perlu dirancang dengan lebih teratur dan fleksibel walaupun menghadapi cabaran seperti cuaca dan lokasi yang agak jauh.
Selain itu, pemetaan lokasi perlu dilakukan lebih awal untuk menjimatkan masa perjalanan dan memastikan dokumentasi dapat dijalankan secara sistematik. Akhir sekali, penyediaan checklist dokumentasi sebelum turun lapangan sangat penting. Checklist ni membantu merekodkan semua maklumat penting seperti nama koleksi, teknik, pembuatan, motif, keadaan, fizikal dan gambar artifak. Dengan adanya checklist, setiap artifak ni dapat direkodkan secara lengkap dan tiada maklumat penting yang tertinggal. Secara keseluruhan, proses dokumentasi koleksi batik tradisional Kelantan melibatkan langkah yang sistematik dan beretika, dari cadangan perolehan hingga katalog lengkap, melalui penggunaan borang-borang penting seperti acquisition proposal, donor questionnaire, deed of gift, accession form dan cataloging worksheet. Setiap artifak dapat direkod dengan jelas dan juga telus. Pengalaman turun lapangan memberi saya pemahaman yang lebih mendalam tentang batik, cabaran yang dihadapi oleh pengurus koleksi dan pentingnya perancangan yang rapi. Dengan cadangan penambahbaikan seperti perancangan lebih teratur, pemetaan lokasi awal dan checklist dokumentasi, saya yakin dokumentasi koleksi batik dapat dijalankan dengan lebih baik dan lebih berkesan pada masa hadapan. Itu sahaja dari saya, Nur Atika Syahda binti Mak Fadil, nombor matrik C23A0997. Sekian, terima kasih.